Salam sejahtera, saya Zafni Philip, pengacara anda untuk Upclose Penawar Web TV hari ini. Okey, bersama saya Encik Muhammad Sukri Saleh, Setiausaha Agong, Malaysia Franchise Association MFA. PPDN KK dengan kerjasama MFA akan menganjurkan program pameran dan persidangan antarabangsa Franchise International Malaysia FIM 2016 pada 6 hingga 8 Mei yang bertempat di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. Okey, baiklah Encik Sukri. Mungkin Encik Sukri boleh menerangkan secara lanjut apakah objektif penganjuran persidangan ini? Okey, terima kasih. Salam sejahtera. Sekali lagi, seperti mana diumumkan oleh Ketua tadi, ini adalah acara tahunan yang dianjurkan bersama oleh KPDKK, bahagian franchise dengan Persatuan Franchise Malaysia ataupun lebih dikenali dengan MFA. Dan penganjuran kali ini adalah penganjuran kali ke-23. Kita menganjurkan sebagai acara tahunan. Sekali lagi, ia akan berlangsung pada 6 hingga 8 Mei di PWTC. Dan ini bukan satu, objektifnya adalah untuk kita mengumpulkan di bawah satu bumbung semua penggiat-penggiat industri franchise, walaupun dari pertempatan dan juga antarabangsa. Dan hari ini kita menggunakan platform inilah untuk mendidik masyarakat untuk mengenali lebih dekat apa itu industri franchise. Jadi bila kita berjaya letakkan satu program ini, kita memberi ruang kepada masyarakat untuk tampil ke depan mempelajari apa itu franchise, apa peluang yang ada, bagaimana nak menjadi sebahagian daripada penggiat-penggiat industri franchise. Dan selama 23 tahun kita menganjurkan ni, kita merasa kepuasan bila banyak dah jenama-jenama Malaysia hari ini mampu berada di luar negara. Kerana platformnya adalah pameran dan persidangan ini. Ini adalah satu batu loncatan kepada mereka untuk membina keyakinan sebelum mereka mampu berada di luar negara. Terima kasih. Sama-sama. 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 Sama-sama. Satu cerita, satu bangsa, satu Malaysia. Sebelum ni, tahun-tahun yang sebelum ni, bagaimana sambutan daripada para franchise? Saya katakan tadi, kita dah usia penganjuran ni dah masuk tahun ke-23. Memang ada penambahbaikan daripada masa ke semasa dan ada jenama-jenama baru yang kita bangunkan. Daripada segi pameran dan persidangan ni, kita harus melihat daripada segi trend terkini.
apa trend yang masyarakat perlukan, apakah budaya masyarakat hari ini. 23 tahun dengan hari ini dah jauh berbeza. Jadi kalau kita contoh, kita kata dulu salah satu sektor yang tengah membangun adalah sektor perkhidmatan. 23 tahun dulu masyarakat Malaysia tak boleh menerima konsep self-service coin operated lobby. Tapi hari ini dia dah jadi macam cendawan. Bila hujan turun dia tumbuh merata-rata. Hari ini dah ada selebihkan 200 outlet lebih berbagai jenama yang beroperasi berkonsepkan coin operated to self-service lobby. Itu kata teknologi itu telah memperanan dengan aliran masa. 23 tahun dulu banyak komersial lobby, hantar lobby, basuh sendiri dan sebagainya. Hari ini teknologi dan perubahan kehendak semasa telah berubah. Jadi salah satu sektor yang tengah maju sekarang ni adalah perkhidmatan lobby. Satu lagi kita tengok daripada segi sektor yang boleh bertahan daripada segi keadaan ekonomi hari ini, keadaan ekonomi besok dan sebagainya, adalah sektor pendidikan. Kerana masyarakat mahu tak mahu dalam keadaan ekonomi hari ini, dalam keadaan ekonomi bagaimana sekalipun, pendidikan adalah satu perkara yang penting untuk anak-anak. Jadi kita tengok sekarang trend preschool, pembelajaran peringkat awal sekolah ni telah monopolize salah satu sektor pendidikan yang mencabar hari ini. Jadi saya menimpa penekanan selain pada services adalah pendidikan. Jadi kita melihat perkembangan daripada dulu sekarang ni memang banyak permintaan untuk brand-brand tempatan ni untuk menjadi franchisee. Walaupun franchisor ada, banyak-banyak franchisor, tapi minat masyarakat hari ini adalah kepada pendidikan. Okey, untuk sasarannya tahun ni secara amnya, sasaran persidangan kali ini macam mana? Setiap kali kita ada minggu franchise ni atau persidangan dan pameran ni, salah satu elemen yang kita bangunkan adalah persidangan. Melalui persidangan ni lah kita sama-sama kita kata sama pecah kepala lah dengan semua pakar-pakar dalam industri franchise, duduk di bawah satu dewan ni membincangkan apa trend, apa cabaran, apa hala tuju, dekat mana kita nak memperkasakan industri franchise. Sama je pada tahun ni kita bagi lebih pendekatan persidangan ni kepada back to basic. Kita selalu melihat daripada segi penjenamaan antarabangsa, kita melihat daripada international punya level. Tapi tahun ni kita slow down sikit, kita memberi pendekatan kepada back to basic oleh franchise industry. Sebab itu kita dapat panggil 2-3 local franchise player untuk sharing dia punya knowledge. Bagaimana mereka memulakan perniagaan 15 tahun, 20 tahun. Ada franchise telah melibatkan 20 tahun. Bagaimana dia memulakan perniagaan 20 tahun dulu hingga sekarang. 20 tahun dulu dia ada satu outlet. Hari ni dia ada 3 atau outlet, 4 atau outlet. Dulu dia bermula di Malaysia. Hari ni dia ada 14-15 negara dekat luar. Hari ni kita nak dapatkan dia punya ilmu tadi untuk dikongsi oleh peminat-peminat ataupun pelabur-pelabur dalam industri franchise. Contoh kita kata dalam preschool, kita dah bawa dia punya owner dia, Datuk Seri Dr. Richard Ong, owner of the Smart Reader, bercerita kejayaan success story buat the Smart Reader. Dalam masa yang sama, dalam pendidikan ni yang ada demand Islamic preschool. Jadi kita bawa owner of the Children Islamic Center, Puan Nada Putri, untuk berkongsi pengalaman beliau selama hampir 20 tahun bagaimana dia membangunkan jenama Islamic preschool. Ini saya kata satu peluang kepada investor atau peminat-peminat perniagaan franchise datang ke persidangan kita pada 7 hari bulan Mei sama hari Sabtu, datang dengar bagaimana kita boleh kongsi ilmu-ilmu mereka, insya-Allah. Okey, antara yang franchise yang dah berjaya dan ada nama sekarang yang dikenal pasti ada berapa? Wah, kita sekarang tak kata kita kepuasan kita pada hari ini dibandingkan 23 tahun dulu, kita tidak ada jenama yang boleh kita banggakan ke luar negara. Tapi hari ini saya bawa balik dari overseas, kita rasa proud. Kita pergi ke China ada 20 jenama Malaysia. Kita pergi ke Indonesia ada 23 jenama Malaysia. Kita pergi ke Singapura ada 15 jenama Malaysia. Sekarang kita dah ada hampir 60 jenama Malaysia, 60 lebih, berada di 59 buah negara. Sampailah ke South Africa, ke Amerika, ke dekat mana kan, kita rasa macam seolah wah bendera Malaysia berkibar, membawa jenama-jenama Malaysia. Yang ini yang kita banggakan. Mungkin Cik Sukri boleh senaraikan dalam 2-3 franchise yang dah berjaya. Yang paling terkenal adalah F&B lah. Ya, jenama-jenama F&B makanan kita macam Mary Brown yang berkonsepkan sejenis KFC dan sebagainya. Mary Brown hari ini one of the good brand di Middle East, Timur Tengah. Dia dah berkembang betul besar. Lepas tu kita ada makan produk yang sesimpel seperti Dairy Fresh.
makanan yang berasaskan jagung, ni Nelson, dan kita ada macam kopitiam konsep, Bangi kopitiam hari ni bertapak betul megah di Indonesia dengan hampir 70 outlet lebih. Kita ada Old Town White Coffee, kita ada Secret Recipe, kita ada Clara bahagian kecantikan, saya sebut tadi di segi education, kita ada Global Art, kita ada Pony dan banyak macam brand lagi. Nak sebut banyak nak brand, tapi inilah kita kata kepuasan, kebanggaan yang mana hari ini kerajaan proud. Bahagian franchise rasa bangga dengan adanya kerja-kerja diletakkan Franchise Act dan sebagainya. Hari ini hasilnya dia nampak lihat. Dan kita sebagai persatuan yang mana di bawah kita ada ahli-ahli kita yang mana kita menjadi pendesak pada kerajaan. Come on government, this is the best moment, the best model. Kita nak bawakan produk kita ke luar negara. Saya maksud tadi 60 jenama Malaysia di 59 negara. Satu kebanggaan bagi Malaysia, banyak franchise. And then macam yang di Malaysia pun mungkin ramai yang tak kenal kan. Betul. Sebab Malaysia. kita salah satu pendekatan di Persatuan Franchise adalah educate, mendidik. Kita tidak pernah berhenti. Di persatuan kerja kita mendidik masyarakat. Apa itu franchise? Apa itu franchisor? Apa itu franchisee? Bagaimana orang kat luar sana nak jadi sebahagian daripada penggiat franchise? Sebab dalam perniagaan hari ini, dalam keadaan ekonomi semasa hari ini, dalam keadaan dunia yang tidak menentu hari ini, tapi perniagaan franchise alhamdulillah sustain dan maintain. Kenapa? Kerana dia ada brand dia ada track record dia ada SOP dia. Anything related to the business ni, dia akan refer balik to kitab dia. Satu success story franchise ni kan ada sistem dia, ada SOP dia, ada panduan dia. Okey, antara aktiviti dan atau cara yang akan dijalankan sepanjang persidangan ini. Sebab kita ada 3 hari. Tertentu pameran tu selama 3 hari daripada 6 hingga 8, daripada pukul 10 pagi hingga 6 petang akan berlabutan selama 3 hari. Sedangkan di dalam event ni ada satu conference. Conference akan berjalan pada 7 hari bulan Mei pada hari Sabtu daripada pukul 8.30 pagi hingga 6 petang. Jadi selama pameran tadi kita ada event. Kita ada job fair. Kita dah kenal pasti hampir 20 syarikat yang dah confirm untuk menyertai pameran ini, dan 5 dah confirm untuk 5 franchisor dah confirm untuk mencari pekerja-pekerja pada hari tersebut. Jadi kita pun ambil peluang ni mewawarkan pada masyarakat. Siapa yang nak mencari peluang perniagaan dalam franchise, mungkin satu batu loncatan, datang bekerja dulu sebagai kaki tangan dalam industri franchise, mendalami, menjiwai, besok boleh bakal jadi franchisee. Ada rezeki bakal jadi franchisor sebenarnya. Itu antara event. Selain itu pula kita ada pertandingan barista, di mana akan dikenalikan oleh Biorigin Coffee, salah satu jenama antarabangsa yang mana dia punya master franchise adalah Perbadanan Nasional Beras sendiri. Mereka akan menunjukkan pertandingan barista. Siapa yang pandai lah buat kopi dan sebagainya, dia lawan kat sana. Kalau kita ada tarik lambung, dia mungkin buat kopi lambung dan sebagainya. Ini salah satu event dalam tu. Dan selain daripada itu, kita ada colouring contest yang mana kita adakan sebagai tahunan. Sebab saya sebut tadi, kita banyak ahli-ahli kita daripada preschool. Dia anak-anak yang belajar di preschool tu, dia berumur 3 tahun hingga 6 tahun. Memang dia dahagakan program ini. Kita panggil dia orang warna-warni dalam keadaan suasana warna-warni. Itu antara event-event yang kita kata event. Pada masa yang sama, selain mendedahkan masyarakat mengenai tentang franchise dan manfaatnya, at the same time turut menyediakan peluang pekerjaan.
Okey, mungkin ada syarat-syarat untuk franchise menyertai persidangan. Pada kata elemen tadi, kita ada 2-3 elemen. Yang pertama, persidangan. Datanglah seramai yang mungkin. Masuk pameran free. Kadang-kadang kalau kita nasib baik datang ke persidangan tu, dapat taste dia punya produk-produk lagi, seperti dari F&B, ada dapat rasa buat makan percuma lagi. Jadi itu daripada pameran. Lepas tu dekat dalam persidangan memang kita ada yuran yang perlu dibayar. Untuk setiap persidangan lebih dalam 599 untuk bukan ahli, dan 499 adalah untuk ahli-ahli yang telah menjadi ahli persatuan franchise. Tapi dengan keadaan knowledge yang ada pada pakar-pakar yang nak present ni, saya tak nampak nilai sebagai satu bebanan ataupun satu yang menjadi batu penghalang untuk orang. Tapi katanya ilmu yang ada pada franchise setengah tu dah 20 tahun lebih. Itu kita nak pegang otak orang, nak berkongsi dengan kita bagaimana how struggle mereka sebelum mereka berada pada tahap ini, yang setengah brand tu kita kata is world class brand. Ya, ya. Patut dibanggakan. Patut dibanggakan. Ya. Okey. Apakah macam dari segi faedah yang boleh diharap dari penyertaan tersebut, macam kebaikan yang pertama, dalam kehidupan ni ilmu tak boleh stop hari ni. Ilmu ni kena continuity kita mencari. Sama juga dalam perniagaan, setiap usahawan tak boleh bangga dengan apa yang ada hari ni. Sebab tu dia sukses perniagaan ni adalah R&D, dia kena buat research and development. Sama juga kita sebagai insan di Malaysia ni, datanglah dekat sini kita dapat berbagai-bagai ilmu. Kebaikan yang saya sebut tadi, dia tidak ada satu sektor saja. Kita ada sektor bagaimana sukses seorang usahawan tu dalam bidang perkhidmatan, bagaimana sukses seorang tu dari segi perniagaan, kecantikan dan sebagainya. Sama juga dari segi education dan sebagainya. Jadi bila kita datang dekat sana dalam satu hari seminar ni, kita akan dipenuhi dengan input-input yang amat berguna. Jadi bila kita balik setelah mendapat maklumat ni, kita boleh menilai diri kita. Dekat mana minat kita, dekat mana kemampuan kita, dekat mana kecenderungan kita. Kerana hari ini dalam dunia yang realiti, untuk kita menceburi dalam bidang perniagaan, sebenarnya kita tidak boleh mengikut-ikut. Kita tak boleh disuruh-suruh. Tapi kita kena tanya diri kita, dekat mana kebolehan, kepandaian kita untuk kita ceburi dalam perniagaan. Baru kita boleh hijau. Okey, kita difahamkan para peserta pameran FIM 2016 layak mendapat insentif yang disediakan kerajaan melalui Matrade. Mungkin Cik Supri boleh explain. Ini adalah satu insentif yang disediakan oleh pihak kerajaan. Sebab kos untuk menyertai pameran ni agak tinggi. Jadi dengan status penganjuran kita, bila kita dapat penganjuran ni dibilang sebagai international show, pameran pencak antarabangsa. Jadi bila kita dapat pencak international show ni, kita layak claim balik kos kita penyertaan sebagai seorang franchise tu melalui Matrade, melalui MDG Grant. Tapi untuk melayakkan pameran ni digelar sebagai pameran antarabangsa, 25% pemamer harus pemamer antarabangsa. Lebih kurang 1/4 atau 1/3 pemamer tadi itu sepanjang exhibition ni daripada 120 booth, lebih kurang dalam 75 company, 20% adalah company antarabangsa. Jadi bila company antarabangsa tu ada, secara tak langsung kita yang menyertai program ini sebagai local brand, kita akan qualified untuk claim balik cost kita dekat dalam pameran tadi. Lebih kita akan dapat balik separuh daripada investment yang kita bayar untuk menyertai program. Ini adalah satu inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan khususnya untuk membantu usahawan-usahawan kita peringkat asalnya. Mungkin Cik Supri boleh menerangkan cara-cara untuk memohon dan mendapat balik insentif tersebut. Caranya macam mana pun kita boleh log in terus kepada website di Matrade, dan kita perlu mendaftar dahulu dengan MDG Grant di Matrade. Lepas tu bila kita ambil bahagian, kita akan ada bukti yang mereka dah ambil bahagian dengan kita, dan Persatuan Franchise Malaysia akan keluarkan dia punya invoice dan sebagainya. Setelah habis tamat program tadi tu, setelah dia bayar semua, dengan pengesahan daripada kita, ada status report daripada kita penganjuran tadi, watch the transaction, apa dia punya jumlah pengunjung semua je. Melalui report itulah baru proses pembayaran akan dibayar oleh pihak Matrade. Tapi selalunya berbandingkan pengalaman kita selama 23 tahun, tidak ada masalah. Masalahnya kat mana diri kita, nak tak kita bagi jadi sebahagian daripada pemamer-pemamer sepanjang persidangan dan pameran ini.
mungkin ada setengah orang yang ingin menyertai, tapi untuk menyertai last minute tu macam mana? Kalau berpandukan statistik hari ini, kita ada hampir 120 ruang pemamer dan saya dipercayakan hampir 100% booth kita penuh. Tapi kalau ada juga satu ruang, satu dua brand-brand tempatan yang nak masuk, memang kita boleh squeeze-kan sebab kita memang menggalakkan dari segi ekonomi long term. Dengan agenda kajian kita nak promotekan franchise-franchise tempatan. Jadi khususnya kita masih bagi ruang ni kepada pemain-pemain tempatan khususnya untuk selit ataupun menjadi sebahagian peserta ni. Cara mudah, go through the website kita ataupun telefon kat MFA 2697 1557. Pihak sekretariat akan membantu bagaimana untuk membimbing mereka menjadi sebahagian pada pemamer pada persidangan pada pameran ini. Okay, Encik Syukri mungkin ada pesanan akhir dan kata-kata akhir daripada Encik Syukri mengenai pameran antarabangsa ni. Okey, dari sekali saya nak wawarkan kepada masyarakat di luar, ambillah peluang ini untuk menghadiri sebelum seminar. Kerana seminar ni merupakan satu platform untuk kita belajar, untuk mendalami apa itu perniagaan franchise. Memang kita masih lagi ada kekosongan yang kita offer kepada orang ramai dengan yuran yang saya kata memang reasonable untuk menyertai pameran. Kerana pameran dan persidangan franchise ni yang kita adakan pada 6 hingga 8 Mei adalah acara tahunan. Kita cuma ada setahun sekali saja. Jadi acara ini adalah antara international dan antara pameran franchise terbesar di Asia Tenggara. Kerana bila kita datang ke pameran franchise ni, kita akan dihidangkan dengan purely franchise business. Setengah ni kalau kita pergi ke luar negara, dia akan campur dengan franchise dan juga lesen dan business konsep sebagainya. Tapi pameran kita ni memang purely untuk franchise business yang berdaftar di kementerian yang ada lesen sebagai franchise tu cuma layak menyertai pameran ini. Jadi sekali lagi saya berkesempatan untuk ucapkan terima kasih pada bernama Web TV kerana beri peluang kepada saya pada pagi ini untuk wawarkan pada masyarakat semua. This adalah satu opportunity untuk masyarakat untuk attend this forum. Okey, terima kasih Encik Syukri kerana sudi meluangkan masa bersama kita hari ini. Saya Zafri Philip untuk bernama Upclose Web TV. Sekian, terima kasih. Sikit. Okey.
Saya selalu bagi ucapan. Betul. Jadi bagi saya hari ini saya tak nak berucap banyak sangat. Dan enjoy malam ni. Terima kasih banyak pada semua AJ Screamer yang datang daripada mana pun. Thank you so much. Saya harap keluarga kita yang besar ni makin berkembang dan bersatu teguh. Jangan sekali bercerai. Oh, begitu. Terima kasih. Terima kasih of course to my family, Papa, my mom, Baba, adik, baby, Daniel, Torfina. Thank you so much sister. And Puan Furina dan semua tetamu VIP datang pada hari ini. Ada yang saya tak sangka datang. Wow, so surprise. Terima kasih banyak. Ada surprise lagi tak? Ada sopan yang sangat tinggi lah. Awak kawan nak melamar saya ke? Tak ada? Tak ada? Pa? Okey. Pa pula lah. Okey, tak apa. Kita cerita kita dapat juga. Happy birthday to Aida. Happy birthday to you. Saya tak wish kat sini lah. Saya doa malam nanti.